Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, taufik dan hidayahnya kepada kita dapat sama-sama kita hidup pada pagi ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, Allah telah jadikan kita berada di atas fitrah Islam, atas agamanya Nabi Ibrahim, atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana isu agama ni adalah isu yang sangat penting dan sangat mandatory. Sama ada kita selamat di akhirat nanti ataupun tidak adalah berkait dengan soal agama. Ada yang Allah Ta'ala dah pilih dari awal, maknanya lahir sebagai seorang Muslim, macam kita ni lah, alhamdulillah. Ada yang Allah Ta'ala uji dia di awal kehidupan dia, maknanya dilahir bukan sebagai seorang Muslim, tapi akhirnya mendapat hidayah di tengah pertengahan hidupnya. Ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi langsung kepadanya hidayah, dan ada orang yang Allah cabut daripadanya hidayah, jadi murtad. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah Tuhan yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah Tuhan yang maha mengetahui. Adapun kita sebagai seorang Muslim, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperelokkan agama kita, insya-Allah. Antara tata cara kita memperelokkan agama kita tidak lain dan tidak bukan ialah dengan mempelajari agama. Belajar agama ni sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita nak jaga agama kita, kita nak suburkan agama kita, dan kita nak jadikan agama kita adalah keimanan yang kuat, keimanan yang mantap, dan beramal dengan sebaik-baik sifat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas kerana itu kita mendampingkan diri dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mendampingkan diri dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bulan Rabiul Awal ni ramai orang nak menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita setiap bulan, bukan Rabiul Awal saja, berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya. Jadi seharusnya begitulah. Kita ni kalau sayang kepada Nabi, mendampingi sunnahnya. Ada macam-macam orang buat tanda simbol untuk sayang kepada Nabi. Ada pakai serban gaya Nabi, katanya lah. Ada pakai lambang capal Nabi. Tapi semua tu tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih. Tak ada orang yang boleh buktikan sanad tentang perkara-perkara tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buat pameran artifak Nabi, pedang lah, darah lah, macam-macam. Tapi yang sahih, yang ulama wariskan kepada kita,
para sahabat juga wariskan kepada kita adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada peluang untuk baca Sahih Bukhari dan Muslim ataupun kitab Lu'lu' wal Marjan pada menghimpunkan hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Tanpa melengahkan masa, insya-Allah hari ini kita baca. Hari ini kita baca, okey. Hadis yang ke-372. Bab waktul isya'i wa ta'khiruha. Bab waktu isya' dan mengakhirkannya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya' wa dhalika qabla an yafshuwa al-islamu falam yakhruj hatta qala Umar nama an-nisa'u was-sibyan fakharaja faqala li ahli al-masjid ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi ghairakum akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ke-372 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya agak malam. Agak malam. A'tama ni maknanya malam dah panjang. Dan itu terjadi sebelum Islam tersebar luas lagi. yakni kecuali di Madinah. Islam baru tersebar pasca Fathu Makkah. Dulu waktu Madinah ni tak luas lagi. Bila pembukaan kota Makkah, barulah Islam tersebar dengan luas. Jadi waktu Islam belum tersebar luas, satu malam Nabi SAW salat Isya di akhir malam atau di malam telah larut. Sebelum tengah malam lah, di tengah malam. Maka Nabi SAW tidak keluar ke masjid. Sehingga Umar radhiyallahu anhu berkata, para wanita dan kanak-kanak telah tidur. Kemudian Nabi SAW keluar dan bersabda kepada orang-orang yang masih menunggu jamaah di masjid, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menantikan salat ini melainkan kalian. Jadi hadis ni menunjukkan Nabi SAW melewatkan salat Isya pada malam tersebut. Dan Nabi kata waktu ni tak ada orang salat, tak ada orang tunggu salat ni melainkan kalian. Baik, hadis yang ke-373. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syughila anha lailatan fa akhkharaha hatta raqadna fil masjid thumma istayqadna thumma raqadna thumma istayqadna ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk sehingga mengakhirkan salat Isya, sehingga sebahagian kami tidur dan terjaga di masjid. Kemudian ketiduran kembali dan bangun. Sebanyak 2 kali dalam terjemahan dia ni,
sebanyak 2 kali. Tidur terjaga, tidur balik terjaga pula. 2 kali jenera. Jenera bahasa kita. Jenera tu apa? Lena. Bahasa Kelantan jenera tu. 2 kali terlena. Kemudian Nabi SAW keluar dan bersalat. Tidak seorang pun dari penduduk bumi ini yang menantikan salat ini selain kalian. Sebab itu antara faedah bila kita baca hadis, dan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia suka waktu ataupun dia memberikan keistimewaan kepada orang yang beribadah di waktu orang tidak beribadah. Okay. Solat malam, orang tidur belaka, tiba-tiba kita bangun, Allah suka. Di waktu orang lupa, kita ingat. Di waktu orang meninggalkan agama, kita yang menghidupkan agama, Allah suka. Ini istimewa. Di waktu masuk pasar, orang sibuk berjual beli, kita sibuk berzikir kepada Allah. Besar pahala dia. Kalau kelebihan dalam doa masuk pasar tu 1000 ribu, makna 1,000,000 kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Tapi nak sebutnya, memang antara kelebihan beramal di waktu tak ada orang beramal adalah istimewa, keistimewaan. Ada keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut saat ni, kalau masa tu Islam tak ada lagi di lain daripada Madinah. Jadi saat ni tak ada orang di sini sedang tunggu apa yang kita nak salat ni, melainkan kalian. Jadi menunjukkan Nabi mengakhirkan salat Isya. Dan Imam Bukhari meletakkan bab tidur sebelum Isya bagi siapa yang mengantuk. Kalau dah mengantuk sangat, tidur dulu. Boleh solat Isya kemudian. Tapi jangan terlewat sampai tengah malam lah. Itu waktu ikhtiari bagi solat Isya ni sebelum tengah malam. Jangan solat Isya sebelum subuh. Boleh, tapi itu waktu darurat. Kalau sebaiknya jangan lebih tengah malam, dan jangan lebih nisful lail, setengah malam. Lepas daripada setengah malam, maka dia dipanggil waktu darurah. Sama dengan waktu salat asar, ada waktu ikhtiari, waktu daruri. Waktu ikhtiari itu waktu pilihan. Mana sebaiknya jangan lebih waktu itu. Tapi kalau terlepas juga, masih boleh salat sehinggalah sebelum subuh, salat Isya. Jadi Imam Bukhari sebut bab tidur sebelum Isya bagi siapa yang mengantuk. Kalau kita dah mengantuk sangat, ada urusan, tidur dulu. Tidur dulu sehingga hilang mengantuk kita. Mengantuk tu maknanya sampai kita ni bila solat duk begitu solat kita. Ngantuk sangat. Tapi kalau setakat ngantuk kita ni. Kalau kita tidur lepas ni lambat bangun dia ni, baik salat Isya dululah. Okey? Hadis yang seterusnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Humaid, su'ila Anasun hal ittakhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataman. Qala akhara laylatan salatal isya'i ila shatril layli. ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموه. Kata Nabi, kata Anas bin Malik
radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Humaid. Humaid ditanya Anas, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin? Okey, memakai cincin. Dia menjawab, pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya sehingga tengah malam. Nabi mengakhirkan salat Isya sehingga syatril lail, tengah malam. Lepas tu kita kata jangan lebih tengah malam. Sebab ini yang datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirkan salat sehingga tengah malam. Maknanya sekitar pukul 12 malam lah. Kalau kita memang pukul 12 malam memang orang tidur dah lah. Dua kali tidur betul dah lah sahabat tu. Nah, syatrul lail kalau tengah malam sekitar pukul 11 hingga 12 macam itulah. Cuma zaman Nabi itu sahabat tak sebut jam, dia sebut syatrul lail. Kita ni kalau kita bagi maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Sekitar pukul berapa? 12 tengah gitu. 12 tengah tu tengah-tengah malam. Baik. Jadi jangan lebih 12 tengah. Jangan lebih 12 tengah. Dia kata, Anas kata, pada satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya sehingga tengah malam. Kemudian dia menghadapkan wajahnya kepada kami dan aku masih ingat melihat kilauan cincin di jarinya. Jadi Anas ni dia cerita bila orang tanya bab cincin, tapi dia cerita peristiwa yang dia ingat tentang cincin Nabi ialah waktu Nabi salat Isya akhir. Biasanya waktu-waktu sebeginilah kita ingat benda istimewa kan. Aku masih ingat melihat kilauan cincin di jarinya. Dan baginda bersabda, orang-orang telah salat lalu tidur, sedang kalian tetap tercatat masih salat selama kalian menantikan salat. Sahabat ni duduk mana waktu tu? Duduk tunggu salat Isya. Duduk masjid, duduk tunggu Nabi. Tapi Nabi tak keluar. Dia dekat duduk telena, duduk bangun tidur. Tapi Nabi SAW kata, kalian tetap dicatat sebagai orang yang salat selama kalian menunggu salat. Kita dah datang awal. Kita salat tahiyatul masjid, tunggu waktu salat. Selama kita tunggu tu dah ada dah pahala salat. Atau di antara salat maghrib dan Isya kita datang kuliah. Maghrib kita kuliah sampai waktu Isya sambil tunggu waktu salat, maka ditulis baginya pahala sepanjang waktu antara maghrib dan Isya. Kalau nak panjang lagi tunggu lama lagi. Nak panjang lagi tunggu lama lagi. Salat Isya pukul 9. Jangan lebih pukul 9. Kalau orang kita lebih pukul 9, ustaz mengajar pun lama sampai. Habis tu kalau duduk rumah. Kadang-kadang sekolah solat di rumah. Tunggu salat Isya dapat pahala juga. Kalau dalam sifat kita menunggu salat lah. Ni kalau kita salat lepas tu duduk makan, duduk apa, duduk semua orang layan berita dulu, tengok TV apa semua. Itu tidak sifat tunggu salat lah. Tapi kalau kita duduk dah atas tikar sejadah tu, duduk zikir, dia baca Quran sementara tunggu Isya ni, sifat menunggu salat tu. Selama kalian menantikan salat. Sebab apa? Sebab kita waktu sifat tunggu salat tu dalam keadaan kita ready nak salat. Ni kalau pergi dulu main futsal dulu, tepi surau tu ada futsal. Contoh ni main futsal dulu. Lepas main futsal baru solat Isya. Tak tunggu solat lah. Baik. Bab ataupun hadis yang seterusnya. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala, kuntu ana wa ashabi
alladzina qadimu ma'i fis safinah nuzulan fi baqi'i buthana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي عليه السلام أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى إبهار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم قال أبو موسى ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه أخرجه البخاري في Kitab Mawaqitis Salah bab Fadlul Isya. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, aku dan kawan-kawanku menaiki perahu dan mendarat di Buthan. Buthan ni satu lembah di Madinah. Bayang kalau pergi Madinah naik sampan. Ajaib tak? Tak ada dah zaman ni. Ada. Saya di Madinah ni ada empangan. Cuma tak pernah sampailah, kan? Adalah jemaah yang saya bawa. Sebab dia bukan tempat pelancongan. Dulu pak saudara saya pergi apa, kita pergi jalan lah, kita tengok empangan lama. Sampai zaman Malik Faisal ada lagi air di Madinah. Dan dulu Madinah ni memang kota lembah kan. Tapi dia jauh lah. Dia Madinah tu keliling dia tanah hitam. Ada air, ada saur. Kemudian dekat dengan tanah hitam, belakang Quba lagi. Belakang daripada Quba. Dia ada satu lembah, dia panggil Buthan. Buthan. Jadi Abu Musa dia kata dia datang dengan sahabat dia naik sampan pergi ke Madinah. Ajaib ni, tak pernah berlaku ni. Zaman kita ni tak pernah berlaku. Naik sampan pergi ke Madinah. Kita paling naik bah ya. Dengan naik kapal terbang. Dua cara. Kalau naik sampan Madinah, pendek kata, cuba kita tengok, kadang-kadang waktu kita pergi dalam perjalanan kita ke Madinah kan, daripada Mekah kan, kita pernah tengok lembah-lembah yang dalam. Lembah-lembah yang memang dalam, itu adalah tempat laluan-laluannya air. Ada tempat sebahagiannya bekas laluan air, ada memang kawasan pergunungan, memang lembah lah. Dan ada juga di Madinah dulu air yang datang daripada contohnya Wadi Aqiq, tempat laluan air. Wadi-wadi banyak di Madinah. Cuma sekarang ni waktu hujan je ada air. Tahun tak hujan tak ada air. Dulu memang dipenuhi air. Baik. Jadi dia naik perahu pergi ke Buthan, pergi ke Madinah. Sementara Nabi SAW di Madinah, kami bergantian menemui Nabi SAW setiap malam. Setiap malam adalah orang pergi jumpa Nabi. Gilir. Ketika tiba giliranku, kawan-kawanku
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk. Okey. Sedang sibuk dan mengakhirkan salat Isya sampai larut malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan langsung salat Isya bersama para sahabat. Ketika selesai, baginda bersabda kepada yang hadir. Okey. Baginda bersabda kepada mereka yang hadir, ala rislikum, bersabarlah. Ala rislikum ni maknanya nanti dulu, bahasa kita. Jadi lepas dah sahabat selesai nak solat, dia orang nak pergi lah. Nabi kata tunggu dulu, ala rislikum. Dia terjemah dalam yang PDF saya ni, sabarlah. Dalam buku kita, tenang. Tenanglah kalian. Ala rislikum. Bahasa kita, nanti dulu. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Pasal apa? Nabi nak bagi berita gembira. Tunggu sekejap. Terimalah berita gembira sebagai kurniaan besar dari Allah kepadamu, bahawa tiada seorang pun yang salat pada saat ini selain kalian, atau tidak ada seorang pun yang salat pada waktu ini, pada saat ini, melainkan kamu. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, maka kami kembali ke rombongan kami dengan sangat gembira mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi Nabi beri khabar gembira kepada mereka tentang orang yang salat Isya di akhir waktu ni. Bahawa mereka salat di saat orang sudah pun tidur, orang sudah, okey. Jadi sebab tu kalau kita nak solat, waktu solat malam ni bermula lepas Isya pun kita dah boleh dah solat qiyamul lail. Qiyamul lail. Pasal apa? Sebab waktu tu pun orang dah tidur, orang dah tinggalkan solat. Baik. Jadi Abu Musa kata kami gembira bila dengar. Hadis yang seterusnya, semua ni menunjukkan Nabi solat Isya di akhir, lewat di akhir malam, di pertengahan malam. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil Isya hatta raqada an-nas wastayqadhu wa raqadu wastayqadhu. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يداه على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. قال ابن جريج الراوي عن عطاء الراوي عن ابن عباس فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها هكذا على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية
la yuqassir wa la yabtush illa kadhalik. Wa qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum an yusalluha hakadha. Panjang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya agak malam sampai banyak orang yang tertidur. Lalu bangun, kemudian tidur dan bangun lagi. Kemudian Umar Al-Khattab bangun, berdiri dan dia berseru, panggil Nabi. Salat, salat. Dia panggil, as-salat, as-salat. Lama dah ni, Nabi tak datang lagi ni. Rumah Nabi kan dekat je. Jadi as-salah, as-salah. Umar kata. Umar tidaklah pergi ketuk rumah Nabi tu. Tuk Rasulullah, nak mari ni bila nak salat tak ada. Cuma Umar kata as-salah, as-salah. Umar kata gitu. Sahabat ni tak berani nak pergi panggil Nabi. Pasal apa? Mereka tahu Nabi buat ni tak pernah Nabi buat kerana Nabi ni tidak pernah buat kerana hawa nafsu. Sebab dia Nabi. Allah dah sucikan Nabi daripada perbuatan itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berkata dengan hawa nafsu, melainkan kalau dia kata dengan wahyu. Jadi sahabat ni kalau Nabi, hatta kan kita baca Nabi tidur sampai terbit matahari dalam satu perjalanan. Sahabat tak wani ke? Paling-paling Nabi kata, sahabat kata as-salah, as-salah. Salat tak wani ke Nabi? Pasal apa? Sebab mereka tahu apa sahaja berlaku pada Nabi mesti ada. Sebelum kalau benda tu tak betul, Allah yang akan betulkan. Mereka sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Mereka berinteraksi dengan wahyu. Sebab tu semalam saya baca kitab, inilah faktanya yang ditulis Syekh Osman Khamis yang pernah di Baitus Salam, Dr. Kamilin buat daurah kitab tersebut. Bila kita baca tentang sejarah berlaku, dia bagikan sejarah waktu Nabi hidup, waktu Nabi wafat, waktu Khalifah 4, kemudian waktu fitnah Umayyah selepas daripada tu. Dia cerita tentang bagaimana waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Suasana yang sangat menghiburkan di Madinah. Sangat menghiburkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada hari yang paling menggembirakan penduduk Madinah lebih daripada waktu Nabi sampai ke Madinah. Sangat gembira. Dan tidak ada waktu yang paling menyedihkan berbanding waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga waktu Nabi wafat tu sahabat kebingungan. Sahabat bingung. Mati dia Nabi bingung, tak tahu. Bela. Nabi ni kita nak gano. Sehingga sahabat ni kata, Abu Bakar datang tu daripada jauh. Pasal dia rumah isteri dia tu jauh sikit. Abu Bakar ni ada sebut berapa dia isteri semalam. Tapi nak sebutnya, dia datang tu sampai ke Madinah, sampai ke Masjid Nabawi, masuk rumah Nabi, buka tutup jenazah, dia cium dahi Nabi, kemudian dia tutup balik. Dia kata engkau ni sangat elok waktu hidup dan waktu mati. Kerana ayah dan ibuku menjadi tebusan, sesungguhnya engkau ni sangat baik waktu hidup dan selepas wafat. Dia pun tutup balik, dia naik atas mimbar, dia baca Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah bila dia dah wafat, kamu akan kembali ke belakang kamu, kembali murtad. Sahabat bila dengar ayat tu baru kami tersedar. Lemah lutut belakang sahabat Nabi dah wafat. Dan mereka sangat-sangat tak tahu belum tak nak buat macam mana jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itulah selepas daripada tu, kalau mereka teringat pada Nabi, mereka akan ziarah orang-orang dekat dengan Nabi. Sehingga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pergi ziarah Ummu Aiman. Lalu bila dia sampai dapati Ummu Aiman sedang menangis, dia kata apa?
Jangan menangis. Rasulullah berada di tempat lebih baik daripada kita. Berada di sisi Allah tu lebih baik bagi Nabi daripada berada dengan kita. Ummu Aiman kata, tak, aku bukan nangis sebab tu. Aku menangis sebab terputusnya wahyu. Kita tak boleh rasa dah nikmat wahyu. Jadi Umar dan Abu Bakar bila dengar begitu, asal dia pujuk Ummu Aiman, dengan dia orang pun menangis juga. Pasal apa? Nikmatnya hidup dengan wahyu. Sebab tu sahabat sangat merasakan, benda ni sangat merasakan. Kalau ada apa-apa pada Nabi SAW, mereka akan kata ni wahyu. Jadi ada sebab apa Nabi buat macam tu. Dia tak saja-saja tak membetulkan Nabi Rasulullah. Sehingga kita pernah dengar hadis Zulyadain, yang mana Nabi SAW solat Zuhur tak cukup rakaat dia tu kan. Sehingga sahabat pun ada tanyalah Nabi. Sehingga mereka kita tanya Nabi dengan pernah ada, Rasulullah, salat ni dah qasar ke atau kamu terlupa? Nabi kata, aku terlupa. Nabi SAW cukupkan bilangan rakaatnya, kemudian Nabi sujud sahwi. Kita dah baca dalam bab sujud sahwi dulu kan. Tapi nak sebutnya, sahabat ni sangat beradab dengan Nabi kerana mereka menghormati wahyu. Dia tak berani nak kata ketuk Rasulullah, apa lambat ni? Tak. Umar kata as-salah. Umar kata gitu ya. As-salah. Maka keluarlah Nabi SAW. Seolah aku masih melihatnya sekarang, ketika masih menitis air dari kepalanya sambil meletakkan tangan di atas kepalanya. Lalu Nabi SAW kata, andai kata aku tidak khawatir. Okey? Andai kata aku tidak khawatir. Andai kata aku tidak khawatir atau tidak memberatkan umatku, akan memberatkan umatku. Okey, nescaya aku perintahkan pada mereka supaya salat Isyak pada waktu ini. Maknanya waktu ni lebih baik. Cuma Nabi bimbang kalau lewat sangat umat dia tertidur daripada salat. Jadi salatlah Isyak di awal waktu. Kalau Nabi kata tak kerana nak menyusahkan umat, kalau tak kerana bimbang menyusahkan umat, nescaya aku akan solat di tengah malam. Isyak di tengah malam. Sebab fadilatnya lebih besar. Fadilatnya lebih besar. Tapi Nabi solat di awal waktu kerana tak nak memberatkan umat. Kalau tidak kerana memberatkan umat, nescaya nak. Sama juga Nabi kata, laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak kerana takut membebankan umatku, aku kesuruh siwak, gosok gigi setiap kali nak salat. Setiap kali nak salat. Maknanya kalau itu sunnah, cuma Nabi tak buat gitu sebab takut umat dia tak mampu nak buat. Okey, takut umat dia tak mampu nak buat. Dan di sini juga ada satu faedah, di mana ada benda yang Nabi SAW tak perintahkan kita, tetapi dia menjadi satu sunnah. Cuma kita tahu perkara tersebut melalui perkataan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Okay? Walaupun kita kata Nabi tak amalkan begitu senantiasa, tapi kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada perkara tersebut. Okey? Berdasarkan hadis-hadis sebegini. Berdasarkan hadis-hadis sebegini. Jadi kalau salat Isyak tu lewat, jangan bimbanglah. Itu adalah perkara yang baik. Cuma jangan terlebih sampai tengah malam baru nak bangun solat Isyak sekali dengan solat tahajud pukul 4 pagi solat Isyak. Nah, janganlah. Solat Isyak sebelum tengah malam. Okey. Sebelum tengah malam.
Sambungan lagi. Ibnu Juraij, perawi dari Atha, meriwayatkan dari rawi dari Ibnu Abbas. Dia kata menanyakan kepada Atha, dia kata menanyakan kepada Atha bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas kepalanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Lalu Atha meregangkan jari-jarinya dan meletakkannya di kening, kemudian mengusapkan tangannya sampai jempolnya. Sampai ujung atas sisi kepala. Kemudian dia menekan sambil menggerakkan ke sekeliling kepala sehingga ibu jarinya menyentuh hujung telinga yang dimulai pelipis. Sampai jempolnya menyentuh hujung telinganya sampai ke janggutnya. Baginda tidak melakukannya dengan perlahan dan tidak pula dengan keras, melainkan seperti itu. Nabi menyegangkan rambutnya, kemudian setuh kepala, Nabi gosok kepala dia. Dia menekankan sambil menggerakkannya di sekeliling kepala sehingga ibu jarinya menyentuh hujung telinga yang dimulai dari pelipis dan ke arah janggutnya. Okey. Dia melakukan itu tanpa mengurangi dan tanpa mencengkam. Hanya seperti itu sahaja. Kerana tidak perlahan, tidak slow, tidak kuat. Tapi Nabi gosok kepala dia dalam keadaan rambut Nabi basah. Dalam keadaan rambut Nabi basah. Dia kata, andai kata aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, nescaya aku perintahkan agar mereka melakukan salat Isya di waktu ini. Dikeluarkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari dalam bab tidur sebelum Isya bagi orang yang mengantuk. Okey. Ibu jarinya menyentuh hujung telinga yang dimulai dari pelipis dan ke arah janggutnya. Tu Nabi gosok kepala dia. Masa tu Ibn Abbas kata masih basah. Tapi rambut Nabi panjang lah. Saya ni pendek. Rambut Nabi ni panjang. Sebab tu dia kata air meniti daripada rambut Nabi tu. Sebab rambut Nabi ni panjang antara leher dengan bahu dia ni, juping telinga ni, separas sini. Rambut Nabi ni panjang. Janggut dia panjang, rambut dia pun panjang. Baik. Kemudian bab istihbab tabkiri bis subhi fi awwali waqtiha wa huwa at-taghlis wa bayanu qadruhu bayanu qadril qiraati fiha. Tak berapa nampak dia punya tulisan Arab ni dalam ni, tapi boleh bacalah ni. Bab istihbab at-tabkir bis subhi fi awwali waqtiha wa huwa at-taghlis wa bayani qadri al-qiraati fiha. Bab pada sunnah menyegerakan salat subuh dan dipanggil taghlis. Taghlis itu ketika masih gelap, dan qadar bacaan padanya. Hadis ke-377 dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kunna
nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, salat al-fajri, mutalaffi'atin bimurutihinna, thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqbidna as-salah, hina yaqdina as-salah, hina yaqdina as-salah, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu wanita mukminat menghadiri salat subuh berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkerudungkan selendang mereka, dengan menutup wajah dengan kain. Jadi dia ni pergi salat subuh tutup tubuh, ni mutalaffi'atin bimurutihin, dengan menutupi wajah dengan kain. Di sini disebut dengan berkerudungkan selendang mereka. Lalu sesudah salat, jika kembali ke rumahnya sesudah salat, thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salah, dan kemudian mereka kembali ke rumahnya masing-masing setelah selesai salat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka kerana sangat gelap. Maksud apa ni? Maksudnya awal waktu, selesai solat tu gelap lagi. Nabi solat di awal waktu subuh. Okay? Tapi janganlah di awal waktu subuh tu kita sampai waktu macam solat maghrib, azan, solat 2 rakaat, qomat tu. Bagilah masa sedikit supaya orang sempat solat sunat. Dan orang nak datang daripada rumah dia sekitar 20 minit. Ramai kita ni kiraan waktu kan. 15 minit, 10 minit, setengah tu. 10 minit tu bermula daripada waktu masuk. Azan saja 3-4 minit dah. 5 minit setengah-setengah tu. Jadi solat 2 rakaat qabliyah, lepas tu qamat habis. Jadi Nabi SAW ni dia solat subuh di awal waktu, sehingga selesai solat subuh wanita balik ke rumah keadaan masih lagi gelap. Masih lagi gelap. Hadis yang seterusnya, ada 3 hadis kita baca sekarang tu ya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wal 'ashra wasyamsu naqiyyah wal maghriba idza wajabat wal 'isha'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u 'ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara was subha kanu aw kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat zuhur pada tengah hari. Salat Isya, salat Asar ketika cahaya matahari masih terang, putih, tidak kekuningan. Maghrib pula bila terbenamnya matahari. Okey. Isya kadang-kadang. Isya kadang-kadang. Beliau mengikuti keadaan jamaah. Jika melihat sahabat telah berkumpul, segera dikerjakan Isya. Readilah ke salat Isya lalu. Jika dia melihat orang terlambat, maka diakhirkan. Ini sifat Nabi ni, dia tunggu orang salat.
Dia kumpulkan sahabat. Kalau tengok lambat, tunggu dulu. Kalau insya belum lagi ramai, tunggu dulu. Kadang-kadang di awal, kalau dah ready semua, solat. Kalau lambat, akhirkan solat. Dan beliau mengerjakan solat subuh ketika suasana masih lagi gelap. Jadi ini bab mengawalkan solat subuh. Jangan solat subuh dinosaur orang panggil. Solat subuh gajah. Apa gajah ni? Cerah dah lah. Solat subuh gajah cerah. Mari mana istilah subuh gajah? Subuh gajah. Mari ikut mana istilah tu? Nampak gajah. Subuh gajah. Hadis yang seterusnya, hadis Abi Barzah Al-Aslami. Wa qad su'ila an waqti as-salawat, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra hina tazulu asy-syamsu wal 'asra wa yarji'u ar-rajulu ila aqsa al-madinah wasyamsu hayyatun. Qala ar-rawi an Abi Barzah wa nasitu ma qala fil maghrib illa wa la yubali bi ta'khir al-'isha ila thuluthil laili wala yajibun nauma qablah wala yuhibbun nauma qablaha wala al-hadithu ba'daha wa yusalli as-subha fayansarifu ar-rajulu faya'rifu jalisahu wa kana yaqra'u fi ar-rak'ataini ihdahuma ma baina 60 ila al-100 muttafaqun alaih. Ketika Abu Barzah Al-Aslami ditanya radhiyallahu anhuma tentang waktu-waktu salat, tentang waktu-waktu salat. Radhiyallahu anhu ditanya tentang waktu-waktu salat. Dia menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ketika gelincir matahari. Kemudian asar ketika matahari masih terang. Sehingga ada orang yang pulang ke hujung kota masih mendapati terangnya sinar matahari. Kemudian orang yang meriwayatkan hadis ini dari Abi Barzah berkata, aku lupa yang diterangkan tentang maghrib. Maghrib dia lupa. Maghrib dia lupa. Tapi kalau dalam riwayat yang Jabir bin Abdullah, maghrib idza wajabat, bila terbenamnya matahari. Kemudian Nabi tidak mempermasalahkan untuk mengakhirkan Isya sehingga sepertiga akhir malam. Jadi tak ada masalah. Kalau nak salat lewat Isya, Nabi tak kisah. Nabi tak kisah nak akhirkan. Jadi kalau kita ada kuliah ke, lewatkan sikit. Ataupun kita nak mengaji dulu, mengaji. Azan dah tapi nak mengaji lagi, nak habis juzuk lagi, mengaji. Sampai pukul 10 malam. Tak ada masalah. Okay. Kalau di sekolah tahfiz biasa ya benda ni. Salat Isyak pukul 10, pukul 9.30. Lepas maghrib pasal dia ada kelas kan. Ngaji sampai pukul 9.30 salat Isyak. Pukul 10 minum malam, lepas tu tidur. Jadi besarlah fadilat dia tu. Kalau kita buat gitu, pengantuk dah ni, esok nak kerja ni. Baik. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum Isyak atau bercakap-cakap sesudah Isyak. Apa maksud bercakap-cakap sesudah Isyak? Berbual. Nabi tak suka bual pas Isyak. Makna buat apa? Akhirkan solat Isyak, kemudian pas Isyak tidur. Asal nak bangun awal subuh pula. Kita lepas Isyak tu lah, boleh pergi keluar lagi minum kopi dengan kawan. Lepok lagi kedai mamak. Ada? Macam-macam lagi urusan. Cerah pula zaman kita ni, lampu-lampu pun cerah. Pergi lepok kedai mamak, balik pukul apa? Balik pukul 12, balik pukul 1. Tengok main bola. Nabi tak suka untuk tidur sebelum Isyak, dan tak suka lepas Isyak duduk buah. Sebaliknya lepas Isyak
baca sekejap. Doa-doa ke zikir-zikir ke ataupun baca ayat Quran kalau kita nak baca tu, rehatlah, tidur. Dan salat subuh selesai ketika orang boleh mengenali siapa yang di sampingnya. Siapa yang di sampingnya. Kalau orang wanita gelap, tapi Abu Barzah kata waktu tu orang lelaki kenal, boleh tengok orang di sampingnya. Jadi ada waktu-waktu Nabi SAW salat subuh ni bukanlah sampai akhir waktu. Batu ada khilaf. Sebahagian daripada ulama ambil hadis ni kata salat subuh ni lewat sikit. Ada kata salat subuh ni di awal waktu. Jadi dikumpulkan dua pandangan. Nabi SAW mula salat waktu masih gelap. Dan difahami hadis Abu Barzah ni, Nabi habis salat, waktu tu sahabat sudah nampak orang sebelah. Agak cerah, tidaklah terbit matahari, tapi agak cerah dah. Kerana panjangnya bacaan Nabi dalam salat subuh. Panjangnya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam membaca pada salah satu rakaat antara 60 sehingga 100 ayat. Banyak ni. Satu rakaat hingga 60 hingga 100 ayat. Jadi panjang. Lepas tu kalau surah subuh-subuh tu, surah Sejadah surah Al-Insan tu tak hafal 60 ayat tu. Tu pun orang kita potong lagi Sejadah tu bagi dua. Pasal lamanya semayang. Sahabat dulu semayang ni, dia tak rasa lama, dia puas. Dia mana seronok dengan salat. Jadi itulah hadis-hadis yang dapat kita baca pada pagi ini berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Isyak dan salat subuh. InsyaAllah kita akan sambung bab kelebihan salat jamaah dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya, hadis 380 pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.